Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilang. Jazakumullahu anna khairan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan darah nifas. Okey. Ada internet. Okey, kita masih lagi perbincangan berkenaan dengan darah nifas ataupun perempuan al-mustahadah fi nifas. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan al-mustahadah fil nifas. Kita apa isi. Okey, dah isi. Baik. Kita boleh tengok muka surat 77. Kita boleh tengok muka surat 77. Katanya al-faslu tsani, fasal yang kedua, suwarul mustahadati fin nifas, bentuk-bentuk perempuan mustahadah fin nifas. Al-mabhathul awal fil mustahadati ghairil mutahayyirah. Perbahasan yang pertama adalah pada perempuan mustahadah berkenaan dengan perempuan mustahadah yang bukan mutahayyirah. Tapi mustahadah di sini adalah mustahadah fin nifas. Baik. Jadi mustahadah ghairi al-mutahayyirah fi nifas. Adapun sebelum daripada ni, yang kita bincang sebelum daripada ni adalah al-mustahadah al-mutahayyirah ataupun ghairi al-mutahayyirah fil haid. Ini adalah al-mustahadah ghairi al-mutahayyirah fi nifas. Katanya idza 'abara damun nifasi as-sittina fahiya mustahadah. Apabila melepasi darah nifas 60 hari, maka dia, perempuan tersebut adalah perempuan mustahadah. Walaha nafsu ahkamil mustahadati sabiqah, dan bagi perempuan ini sama dengan hukum-hukum perempuan mustahadah yang telah lepas. Wa qad qussimat hunaka qismain, sesungguhnya telah dibahagikan perempuan mustahadah hunaka di sana, itu dalam bab mustahadah fil haid, qismain dibahagikan kepada dua bahagian. Wahuna, dan di sini tuqassamu, dibahagikan perempuan mustahadah bin nifas mithlaha, seumpamanya. Maksudnya di sini juga dibahagikan kepada dua pembahagian. Yang pertamanya mutahayyirah, yang keduanya ghairu mutahayyirah.
Katanya al-qismul awal, qisim yang pertama, bahagian yang pertama adalah al-mustahadah ghairul mutahayyirah. Al-mustahadah ghairul mutahayyirah walaha arba'u suwar. Yang pertama mustahadah yang tidak mutahayyirah, dia ada 4 bentuk, ada 4 rupa, ada 4 masalah lah. Dia ada 4 pembahagian dia. As-suratul ula, surah yang pertama, bentuk yang pertama, rupa yang pertama, al-mubtada'atu al-mumayyizah. Maksudnya perempuan yang kali pertama datang darah nifas, al-mumayyizah, dia dapat membezakan sifat darah tersebut. Bi antara daman qawiyan wa dha'ifa, dia melihat darah, ada darah yang kuat dan ada darah yang lemah, maka hukumnya adalah fal qawiyyu nifasun wa dha'ifu tuhurun. Darah yang kuat itu adalah nifas, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita kena ingat sebelum daripada ni bahawasanya nifas, sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. Ketika mana seorang perempuan dia bersalin, lepas tu darah nifas dia keluar melebihi 60 hari tanpa berhenti, maka perempuan ini dinamakan sebagai perempuan mustahadah fin nifas. Dinamakan dia sebagai perempuan mustahadah fin nifas, perempuan yang keluar darah istihadah dalam nifas. Maka dia, hukum dia ataupun perempuan ni dia terbagi kepada 2 asas. Pembagian asas dia terbagi kepada 2. Yang pertamanya adalah ghairul mutahayyirah, yang keduanya adalah mutahayyirah. Hak yang ghairul mutahayyirah dia terbagi kepada 4. Yang pertamanya adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah. Maksudnya dia melihat darah keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti. Baik. Okay, dia melihat darah nifas keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti. Dia melihat darah keluar lebih daripada 60 hari tanpa berhenti. Maka hukum dia adalah, kalau dia melihat di sana ada darah yang kuat, di sana ada darah yang lemah, maka hukum dia adalah darah yang kuat itu adalah haid, darah yang kuat itu adalah nifas, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Okey, sebagai contoh, seorang perempuan kali pertama dia bersalin. Daripada hari pertama sehingga hari yang ke-45, darah sifatnya kuat. Katakanlah sifat dia berwarna kehitam-hitaman sehingga 45 hari. Hari ke-46 sehingga hari ke-63, sebagai contoh. Sebenarnya 61 tu dia tahu dah dia mempunyai darah nifas, darah istihadah pada nifas, di dalam nifas. Okey, katakanlah daripada hari 40, kita kata tadi daripada hari, kita contoh sekali lagi ya. Seorang perempuan kali pertama dia bersalin. Kali pertama dia bersalin, setelah daripada bersalin keluar darah nifas sehingga 45 hari, darah kehitam-hitaman. Baik, darah kehitam-hitaman. Lepas daripada tu darah warna hitam lah, cakap mudah. Hari ke-46 hingga 61 darah warna kuning. Okey, jadi darah sekarang ni keluar melepasi 60 hari, melepasi sebanyak-banyak nifas, dan dia dapat membezakan sifat darah. Maka darah nifas dia adalah darah yang kuat, iaitu 45 hari darah yang warna hitam, manakala hari ke-46 hingga 61 adalah istihadah. Ini sebagai contoh. Jadi perempuan yang mubtada'ah, hak yang mumayyizah, nifas dia adalah darah yang kuat, manakala darah yang lemah adalah istihadah. Baik, itu maksud fal qawiyyu nifasun wad dha'ifu tuhurun. Darah yang kuat itu adalah nifas, manakala darah yang lemah itu adalah suci. Okey, kita tengok perincian di bawah. Perincian di bawah ni penting. Perincian di bawah penting. Yang pertama katanya ziyadatun wa tafsil. Ziyadah wa tafsil, penambahan dan perincian. Ziyadah makna penambahan, tafsil makna perincian. Jadi pengarang kita dia cuba buat tambahan dalam huraian, dan dia cuba buat perincian daripada permasalahan tadi. Katanya idza ra'atil mubtada'atu daman nifasi, apabila seorang perempuan yang kali pertama keluar darah nifas, dia melihat darah nifas,
Wa kanat tarahu qawiyan wa dha'ifa, dan dia melihat darah nifas tu ada darah yang kuat dan ada darah yang lemah. Maka fal qawiyyu nifasun wa dha'ifu tuhur. Darah yang kuat itu adalah nifas, manakala darah yang lemah itu adalah suci. Maksud darah yang lemah itu adalah suci adalah tempoh lemah tersebut dihukumkan sebagai istihadah. Kerana perempuan yang keluar darah istihadah, dia mengambil hukum perempuan yang suci. Okey, itu hukum dia, fal qawiyyu nifasun wa dha'ifu tuhurun. Qalla dha'ifu am kathur. Sedikit darah yang lemah ataupun banyak, dah kira dah. Darah yang lemah tu sedikit, hanya beberapa hari sahaja, ataupun banyak, ataupun sebulan darah yang lemah, maka semuanya dikirakan sebagai suci, dikirakan sebagai dikirakan sebagai istihadah. Okey, kita buat dua contoh ha. Contoh sedikit darah yang lemah, lepas tu nanti kita buat contoh banyak darah yang lemah. Okey, perempuan ni kali pertama keluar darah nifas, sebab kali pertama dia bersalin. Daripada hari pertama hingga hari yang ke-55, darah kuat, darah sifat dia kuat. 56 hingga 61 darah kuning. Okey, 56 hingga 61, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 62, 63 darah berhenti. Jadi 8 hari je darah warna kuning. Jadi sikit je lah. Baik, maka darah yang kuning itu dikirakan sebagai istihadah. Jadi sembahyang yang ditinggalkan bermula pada hari yang ke-56, 57, 58, 59, 60, wajib dia kena qada semula. Okey, ni contoh sedikit darah yang lemah. Okay, kita contoh banyak pula darah yang lemah. Seorang perempuan ni, dia keluar darah yang kuat selama 45 hari. Hari ke-46 bertukar menjadi warna kuning. Yang mana kuning saat itu berkekalan sehingga 2 bulan. Berkekalan kuning saat ini 2 bulan tanpa berhenti. Maka kata ulama, semua kuning tersebut dikirakan sebagai istihadah walaupun 2 bulan. Itu maksud dia qalla dha'if am kathur. Sedikit darah yang lemah ataupun banyak. Tapi dengan syarat, in kana ad-dha'ifu, in kana ay ad-dha'if mutaakhiran 'anil qawi. Sekiranya darah yang lemah saat itu terkemudian daripada darah yang kuat. Kalau darah yang lemah tu kemudian daripada darah yang kuat, maksudnya datang kemudian daripada darah yang kuat. Darah yang kuat dulu datang, lepas tu baru datang darah lemah. Maka darah yang kuat itu adalah haid, darah yang lemah itu adalah suci. Maksudnya darah yang lemah itu adalah istihadah. Baik. Dan kalau sekiranya darah lemah dulu keluar, barulah darah kuat. Katanya, fa in taqaddama ay dha'ifu 'ala al-qawi. Sekiranya darah yang lemah keluar terlebih dahulu, barulah darah yang kuat, maka falahu arba'atu hal. Maka baginya, bagi taqaddum al-dha'if 'ala al-qawi, bagi permasalahan terdahulu darah yang lemah di atas darah yang kuat, ada 4 keadaan. Bagi permasalahan ni ada 4 keadaan. Ada 4. Okey, kita tengok perinci yang 4. Yang pertama, al-halatul ula. Keadaan yang pertama, ay yakuna ad-dha'ifu aqalla min 15 yawman. Darah yang lemah saat ni tu, yang keluar sebelum daripada darah yang kuat, dia kurang daripada 15 hari. Walam yusbaq bi tuhrin qablahu, dan tidak terdahulu dengan suci sebelum daripadanya. Maksudnya lepas daripada bersalin terus keluar darah lemah. Bukan perempuan saat ni tu lepas daripada bersalin tidak keluar darah, lepas tu baru keluar darah lemah. Bukan begitu. Sebab dia dia gini. Kita tengok ataupun kita buat kesimpulan, selalulah kita buat kesimpulan untuk mudah kita memahami perbahasan ni. Jadi perempuan yang keluar darah lebih daripada 60, sedangkan sebanyak-banyak nifas 60, maka perempuan ini dinamakan al-mustahadah fil nifas. Maka dia kena tengok, kalulah dia dapat membezakan sifat darah. Maksudnya ada darah yang kuat, darah yang lemah, maka darah yang kuat itu adalah nifas, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Tak kira lah darah yang lemah tu sikit ke banyak ke, kira istihadah berlaku. Okey, ni yang pertama. Tapi ni masalah ni, sekiranya darah yang kuat dulu, barulah datang darah lemah. Okey, selesai hak ni. Kalau darah kuat dulu baru datang datang darah lemah, okey, selesai. Cuma kalaulah sekiranya darah lemah datang terlebih dahulu, barulah darah yang kuat. Ada perempuan, dia darah lemah datang terlebih dahulu, lepas tu baru darah kuat datang. Maka
dia terbagi kepada 4. Yang pertamanya, selepas daripada bersalin dia tidak mengalami suci. Maksudnya lepas daripada bersalin terus keluar darah. Yang mana darah yang mula-mula keluar adalah darah lemah. Lepas tu barulah darah yang kuat. Okey, ketika lepas daripada bersalin terus keluar darah lemah, maka kita kena kira tempoh darah lemah tersebut. Daripada bersalin sehingga keluar darah kuat. Di celah tu tubik darah lemah saat itu kita kena tengok berapa hari. Kalau sekiranya darah lemah saat itu tidak sampai 15 hari, dia lain daripada hukum kalau darah lemah saat itu cukup 15 hari. Okey, 2. Kadang-kadang darah yang lemah tu tidak cukup 15 hari, kadang-kadang darah yang lemah cukup 15 hari. Okey, 2. Yang ketiganya, darah yang lemah tidak cukup 15 hari. Tetapi kalau kita campur dengan suci yang berlaku sebelum daripadanya, maksudnya perempuan tu setelah daripada bersalin, dia tidak keluar darah lemah lalu, dia suci dulu, tak ada darah 2-3 hari baru keluar darah. Okey, kalau kita campur dengan suci dan darah lemah saat itu, ada kala campur dua tu cukup 15 hari, ada kala tidak cukup 15 hari. Gitu. Baik, hukum dia berbeza. Okey, kita tengok ya. Katanya ayyakun ad-dha'ifu aqalla min 15 yawman. Darah yang lemah saat itu kurang daripada 15 hari. Tak cukup 15 hari darah yang lemah. Walam yusbaq bi tuhrin qablahu yukammalu bihi al-15, dan tidak keluar sebelum daripada ataupun tidak berlaku sebelum daripada darah yang lemah saat itu suci. Tidak ada suci sebelum darah yang lemah yang dapat dicukupkan dengan suci itu sebanyak 15 hari. Kadang-kadang memanglah darah lemah tidak cukup 15 hari, tetapi ada suci sebelum daripada ni. Kalau campur suci dengan darah yang lemah cukup 15 hari. Dan semua masalah ni kita akan buat contoh lepas daripada ni. Maka perempuan yang begini kedudukannya fahiya mumayyizah, maka dia adalah perempuan mumayyizah. Okey, nanti kita tengok contoh. Wal qawiyyu wan nifas, darah yang kuat itu adalah nifas. Wal dha'ifu tuhur, dan darah yang lemah itu adalah suci. Maksudnya darah yang lemah dikirakan sebagai istihadah walaupun dia keluar sebelum daripada darah yang kuat. Okey, contoh kita tengok contoh. Kita tengok contoh, kita faham. Ka'anna ra'at 10 ayyamin daman ahmar. Okey, seperti seorang perempuan saat itu melihat 10 hari darah merah. Okey, lepas daripada bersalin keluar darah merah sebanyak 10 hari. 10 hari je. Thumma aswada 20, kemudian darah hitam sebanyak 20 hari. Okey, mula-mula darah merah 10 hari, lepas tu darah hitam 20 hari. Jadi bermakna ada darah yang kuat, ada darah yang lemah. Dan yang mana darah lemah datang sebelum daripada darah kuat, dan tidak ada suci sebelum daripadanya. Lepas daripada bersalin terus keluar darah lemah sebanyak 10 hari, lepas tu keluar darah kuat sebanyak 20 hari. Thumma ahmar istamar, thumma ahmar istamar, kemudian darah yang merah keluar secara berterusan, istamar maksudnya sehingga melepasi hari yang ke-60. Wajawaz as-sittin, dan melepasilah ia darah merah 60 hari. Maka hukum dia kan, fanifasuha wal aswadu wal baqi tuhur. Nifas perempuan itu adalah darah yang hitam sahaja, manakala yang berbaki itu suci. Okey, sekali lagi Okey, kita buat contoh lain. Seorang perempuan ni selepas daripada bersalin terus keluar darah, yang mana darah yang keluar mula-mula keluar warna kuning. Okey, lepas bersalin terus keluar warna kuning. Hari pertama kuning, kedua kuning, ketiga kuning, keempat kuning, sampai hari yang ke-10 warna kuning. Okey, 10 hari keluar warna kuning. Okey, darah yang lemah. Lepas daripada kuning barulah keluar darah kehitam-hitaman. Darah yang kehitam-hitaman. Jadi darah saat itu hari ke-11 sehingga hari yang ke-50, katakanlah warna hitam. Jadi 10 hari kuning, 40 hari hitam, jadi 50 hari. Hari ke-51 bertukar menjadi kuning semula sehingga hari yang ke-61, 62 masih lagi kuning. Okey, jadi bermakna perempuan ini dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Ada sifat kuat, ada sifat lemah. Sifat kuat darah hitam, sifat lemah kuning. Tetapi sebelum daripada sifat kuat, datang dulu darah lemah, iaitu darah kuning, datang sebelum daripada darah yang kuat. Dan darah yang lemah saat itu tidak cukup 15 hari.
Dan tidak ada suci sebelum daripada darah hak yang lemah untuk digabungkan dengan darah yang lemah sehingga cukup 15 hari. Okey. Maka kalau begini kedudukan dia, maka hukum dia adalah darah yang kuat itu nifas, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Jadi nifas dia adalah hari yang ke-11 hingga hari yang ke-50. Nah, kalau kita contoh tadi kan, kita contoh 10 hari kuning, 40 hari hitam. Lepas tu lepas daripada tu hari yang ke-51 kuning balik sehingga hari yang ke-61. Jadi bermakna 10 hari yang pertama kuning adalah istihadah. Maka perempuan tersebut dia tinggal sembahyang dalam tempoh itu wajib kena qada semula. 40 hari hitam adalah nifas. Lepas tu kuning balik setelah daripada hitam adalah suci semula. Okey. Ni yang pertama. Okey, kita buat satu contoh lagi. Kalau kita buat banyak contoh, dia cukup membantu kita. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, kita buat satu contoh lagi. Seorang perempuan ni lepas daripada bersalin, dia keluar darah merah selama 13 hari. Okey, selama 13 hari. Lepas daripada 13 hari darah merah, darah warna hitam selama 55 sana 13 hari darah merah. Lepas tu lepas daripada tu terbit darah hitam selama 40 hari. Okey. 13 hari merah, 40 hari hitam, jadi bermakna 53 hari. Hari ke-54 bertukar warna kuning sehinggalah lebih daripada 60. Okey, kata ulama, darah dia ada hak yang kuat, ada yang lemah. Dan darah hak yang lemah datang sebelum daripada darah yang kuat. Darah yang lemah tidak cukup 15 hari. Darah yang lemah sebelum daripada darah yang kuat saat itu tidak cukup 15 hari dan tidak ada suci sebelum daripadanya untuk digabungkan dengannya untuk cukup 15 hari. Jadi bermakna darah lemah sebelum daripada darah kuat dan darah lemah selepas daripada darah kuat semuanya adalah istihadah. Darah yang lemah sebelum daripada darah yang kuat dan darah yang lemah selepas daripada darah yang kuat semuanya dikirakan sebagai istihadah. Okey, semuanya dikirakan sebagai istihadah. Manakala hak yang darah nifas dia adalah darah hak yang kuat sahaja. Okey. Okey, kita buat satu contoh lagi ya. Kita buat satu contoh sekali lagi. Seorang perempuan ni daripada hari lepas daripada dia bersalin hingga hari yang ke-14. Lepas dia bersalin hingga hari yang ke-14 darah warna merah. Hari ke-15 darah warna hitam. Sehingga 40 hari. Jadi hitam 40 hari campur 14 merah jadi 54. 40 hari hitam campur dengan 14 merah sebelum daripadanya jadi 54. Lepas daripada tu hari ke-55 hingga 61 merah balik. Maka kata ulama dia ni adalah mumayyizah kerana dia melihat darah ada dua sifat. Ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Okey, hak sifat yang kuat. Sifat yang kuat adalah nifas. Manakala sifat yang lemah, darah hak yang sifatnya lemah, hak yang keluar sebelum daripada darah yang sifat dia kuat, hak yang tidak cukup 15 hari saat itu, dengan darah hak yang lemah selepas daripada darah yang kuat, semuanya dikirakan sebagai istihadah. Tempoh melebihi 60 hari itu dikira dari bersalin ke atau dikira dari keluar darah nifas. Lepas tu kita boleh tengok muka surat. Ada soalan daripada saudara Amir Hazwan. Tempoh melebihi 60 hari itu dikira dari bersalin ke atau dari keluar darah nifas. Okey, kita boleh tengok muka surat. Mana baru ni ya? Kita ada bincang dah sebelum daripada ni. Muka surat 73 dia ada sebut. Waktu kita bincang dah sebelum ni. Fatakunu sitin mahsubatan minal wiladati adadan la hukma. Jadi 60 saat itu dihitung daripada bersalin. Dihitung daripada bersalin. Baik, boleh tengok pada muka surat 73 yang kita bincang sebelum daripada ni. Baik. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua pula. Ayyakuna ad-dha'ifu aqalla min 15. Darah hak lemah yang keluar sebelum daripada darah kuat
dia keluar saat ni tu kurang daripada 15 hari. Memang tidak cukup 15 hari. Tapi walakin subiqa bi tuhur, tetapi sebelum daripadanya ada suci. Tapi walam yukammal bihil 15, tetapi tidak dapat disempurnakan dengan suci itu sebanyak 15 hari. Jadi kalau kita capur darah lemah dengan suci yang berlaku sebelum daripada dia, masih lagi tidak cukup 15 hari. Maka hukum dia sama, fal qawiyyu faqat wan nifas. Darah yang kuat saja adalah nifas. Contoh, kama law ra'at yawmaini naqa. Seperti mana dia, contohnya adalah seperti dia melihat naqa, tidak ada darah selama 2 hari. Patu thumma 'asharata ayyam daman ahmar, kemudian 10 hari darah merah. Thumma 20 aswad, kemudian 10 hari hitam. Thumma ahmaras tamar, kemudian darah merah keluar secara berterusan. Okey, contoh dia lagu mana? Dia melihat 2 hari naqa. Dia melihat 2 hari naqa. Jadi lepas daripada bersaling terus tidak keluar darah. 2 hari tak ada darah. Lepas daripada 2 hari tidak ada darah, hari yang ketiga mula keluar darah merah. Darah merah keluar 10 hari. Okey, darah merah keluar 10 hari. Jadi 2 hari naqa campur dengan darah merah 10 hari, baru 12 hari. Maksudnya belum lagi cukup 15 hari. Kemudian lepas daripada itu keluar pula darah hitam selama 20 hari. Lepas daripada itu keluar darah merah berterusan sehingga hari yang ke-61. Maka kata ulama, darah hitam adalah nifas, manakala darah merah yang sebelum darah hitam dan darah merah selepas daripada darah hitam dikirakan suci, maksudnya dikirakan darah istihadah. Okey, jadi bermakna masalah dua dengan masalah yang pertama sama hukum dia. Sama hukum dia. Darah lemah adalah istihadah, manakala darah yang kuat adalah nifas. Okey, kita tengok hak yang ketiga pula. Ayyakuna ad-dha'ifu 15 yawman aw akthar. Darah yang lemah yang keluar sebelum daripada darah yang kuat saat itu 15 hari ke atas. Okey, darah yang lemah keluar 15 hari ke atas. Fad-dha'iful awwal wal qawiyyu nifasun. Maka hukum dia adalah darah yang lemah yang pertama, itulah adalah, dan darah yang kuat selepas daripada darah yang lemah dikirakan nifas illam yujawizis sittin, sekiranya tidak melepasi 60. Jadi kalau campur darah yang lemah dan darah yang kuat, campur dua tu dia tidak lebih daripada 60. Apabila tidak lebih daripada 60, darah lemah sebelum daripada darah kuat dan darah kuat keduanya adalah nifas. Contoh, ka'an ra'at 20 yawman daman ahmar. Perempuan ni dia melihat 20 hari darah merah. Thumma 20 aswad, kemudian 20 hari darah hitam. Thumma ahmara mustamir, kemudian dia melihat darah merah keluar secara berterusan. Lepas daripada darah hitam 20 hari, lepas tu darah merah keluar sehingga lebih daripada 60. Okey, 20 hari darah merah, 20 hari darah hitam, lepas tu darah merah keluar secara berterusan. Yang mana kalau kita tengok, dia adalah mumayyizah, kerana dia melihat darah ada dua sifat, ada merah, ada hitam, ada kuat, ada lemah. Tetapi darah yang hitam, 20 hari saat itu, sebelumnya ada darah yang lemah 20 hari, lebih daripada cukup 15 hari, bukan lebih daripada 15 hari. Maka kata ulama, darah yang lemah, yang pertama dengan darah yang kuat adalah istihadah. Manakala darah yang lemah yang kedua dikirakan sebagai istihadah. Bukan, silap. Darah yang lemah yang pertama dengan darah yang kuat itu dikirakan nifas. Betul, baru betul. Darah yang lemah yang pertama dengan darah yang kuat selepas daripada darah lemah saat itu dikirakan nifas. Manakala darah yang lemah selepas daripada darah yang kuat dikirakan istihadah. Itu maksud dia. Nanti kita akan buat sekali lagi contoh. Katanya, fanifasuhal aswadul awal wa ma qablahu. Maka nifasnya adalah hitam yang pertama dan apa yang selepas daripada wa ma qablahu, dan apa yang sebelum daripada hitam. Darah yang lemah sebelum daripada hitam. Tapi ni syarat tidak lepas daripada 60 lah. Tapi fa in jawaza ay dhaiful mutaqaddim wal qawi, kalau melepasilah keduanya, darah yang lemah yang terdahulu dan darah yang kuat. Kalau melepasi darah yang lemah dan darah yang kuat, melepasi
as-sittin 60. Fahiya ghairu mumayyizah, maka perempuan ini bukanlah perempuan mumayyizah. Contoh ka'an ra'atil 20 al-ahmar, seperti mana seorang perempuan yang dia melihat 20 hari hitam, 20 hari merah. 20 al-ahmar, 20 hari merah. Thumma 45 aswad, kemudian 45 hari hitam. Okey, 20 hari merah, 45 hari hitam, campur-campur jadi 65 hari. Campur di antara darah yang lemah sebelum daripada darah hitam dengan darah hitam lebih daripada 60. Thumma ahmar istamar, kemudian lepas daripada itu keluar pulut merah secara berterusan. Maka dalam masalah ni dia ni ghairu mumayyizah. Yang mana ghairu mumayyizah kita akan bincang lepas daripada ni. Baik, yang keempat, ayyakuna ad-dha'ifu, bahawa darah yang lemah aqalla min 15, kurang daripada 15 hari. Memanglah darah yang lemah tidak cukup 15 hari. Walakin subiqa biquhrin kummila bihil 15. Maksudnya tetapi sebelum daripadanya ada suci yang kalau kita gabungkan suci dengan darah yang lemah saat itu cukup 15 hari. Kalau kita gabungkan suci dengan darah yang lemah cukup 15 hari. Contoh ka'an ra'at khamsata naqa'an, ka'an ra'at khamsata ayamin naqa'an, tu khamsatan naqa'an, ay khamsata ayamin naqa'an, seperti bahawa melihat perempuan 5 hari naqa', tak ada darah. Thumma 'asharata ahmar, thumma 'asharatan ahmar, kemudian dia melihat 10 merah. Okey, 5 hari tak ada darah, 10 hari merah. Jadi cukup 15 hari. Thumma 20 aswad, kemudian 20 hari hitam. Thumma ahmar istamar, kemudian darah merah berterusan. Maka fanifasuha, maka nifas perempuan ini adalah al-aswadu wal ahmaru qablahu, darah hitam dan darah merah sebelum daripadanya. Darah hitam dan merah sebelum daripadanya adalah nifas. Wal ahmarul mustamir tuhur, dan darah merah yang berkekalan, yang datang selepas daripada darah yang kuat, dikirakan suci. Okey. Jadi apabila kita sampai sini, bermakna kita dah faham dah pembahagian-pembahagian dia. Okey, sebelum daripada kita baca pada muka surat berikut, ana nak kesimpulan sekali lagi dalam perbahasan ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan ni adalah, nama dia adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah. Maksudnya perempuan yang kali pertama datang darah nifas kerana dia kali pertama bersalin. Yang mana darah dia lebih daripada sebanyak-banyak nifas, lebih daripada 60 hari tanpa berhenti. Lepas tu dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Darah keluar lebih daripada satu sifat. Baik, apabila dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, maka darah yang kuat itu adalah nifas, darah yang lemah itu adalah istihadah. Sekiranya darah yang lemah saat itu datang setelah daripada darah yang kuat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, okey, kita ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, darah yang kuat saat itu tidak melepasi sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak nifas. Itu haid dengan nifas. Darah yang kuat saat itu tidak melepasi sebanyak-banyak nifas. Maksudnya jangan lebih darah yang kuat daripada 60 hari. Okey, apabila cukup syarat tersebut, maka darah yang kuat itu adalah nifas, manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Sebagai contoh, seorang perempuan dia melihat darah hitam selama 40 hari. Lepas 40 hari, hari ke-41 darah warna kuning sehingga hari yang ke-61, maka bermakna dia mempunyai darah istihadah kerana darah keluar lebih daripada 60 hari. Ternyata muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah mumayyizah kerana dia melihat darah ada hak yang kuat, ada hak yang lemah. Maka nifas dia adalah hak yang kuat, iaitu 40 hari hitam. Manakala hak yang lemah itu adalah istihadah. Sembahyang yang ditinggalkan bermula pada hari yang ke-41 tadi sehingga hari yang ke-60 wajib dia kena qada semula. Okey, ini yang pertama. Yang keduanya, darah yang lemah datang sebelum daripada darah yang kuat. Tetapi lepas daripada darah yang kuat datang balik darah yang lemah. Mula darah lemah, kuat, lemah. Baik. Kalau begini kedudukannya, maka kena tengok darah yang lemah sebelum daripada darah yang kuat saat itu cukup tak 15 hari. Kalau tidak cukup, maka darah yang lemah tu dikirakan istihadah. Darah yang kuat adalah nifas. Darah yang lemah setelah daripada darah yang kuat juga dikirakan sebagai nifas.
Okey, kalau sekiranya cukup 15 hari darah yang lemah sebelum daripada darah yang kuat, maka darah yang lemah yang pertama dengan darah yang kuat saat itu semuanya dihukumkan nifas. Darah yang lemah yang kedua adalah istihadah, tapi dengan syarat gabungan di antara darah yang lemah yang pertama dengan darah yang kuat yang datang setelah daripadanya, gabungan tersebut tidak melepasi 60 hari. Okey, seterusnya, kalaulah darah yang lemah memang tidak cukup 15 hari, tetapi sebelum daripada keluar darah di demah, dia ada naqaq terlebih dahulu. Maksudnya ada naqaq, tidak ada darah sebelum daripada tu. Tidak ada darah sebelum daripada tu. Maka kita kena gabungkan tempoh tidak ada darah dengan darah yang lemah. Kalau cukup 15 hari, maka bermakna darah yang lemah sebelum daripada darah yang kuat bersama dengan darah yang kuat adalah nifas. Darah yang lemah selepas daripada darah kuat adalah istihadah. Okey, kalau sekiranya cukup. Tetapi kalau tidak cukup juga 15 hari, gabungan di antara naqaq sebelum daripada darah yang lemah dan darah yang lemah tak cukup. Kalau gabung dua itu tak cukup 15 hari, maka darah yang lemah dikirakan sebagai istihadah, manakala darah yang kuat dikirakan sebagai nifas. Baik, dan darah yang lemah datang lepas daripada darah yang kuat juga dikirakan sebagai nifas. Sebab darah yang lemah datang selepas daripada darah yang kuat juga dikirakan sebagai istihadah. Okey. Katanya, wasababu fi hataini suratain anna ad-dha'if al-mutaqaddima nifasun annahu yalzamu min al-hukmi 'ala al-qawi wa huwa al-aswad huna bi annahu nifas annama qablahu wa ba'da al-wiladati yansahibu 'alayhi hukmu listihadati al-hukmi bin nifas ba'da 15 yawman. Katanya sebab pada dua gambaran ini bahawa darah yang lemah yang terdahulu saat itu nifas. Kenapakah? Darah yang lemah kalau cukup 15 hari, ataupun darah yang lemah kalau gabung dengan naqaq sebelum dia cukup 15 hari, maka darah yang lemah yang sebelum tu dikirakan nifas. Sebab dia annahu yalzamu minal hukmi 'ala al-qawi, lazimlah daripada hukum di atas darah yang kuat, wal aswadu huna, iaitu darah hitam di sini, bi annahu nifas. Apabila kita hukum darah yang kuat sebagai darah nifas, mestilah annama qablahu, apa yang sebelum daripada darah yang kuat, wa ba'dal wiladah, dan darah yang datang selepas daripada bersalin itu, walaupun darah lemah, yansahibu alaihi hukmuhu, ditarikkan hukumnya ke atas darah tersebut. Maksudnya darah yang lemah sebelum daripada darah yang kuat diberikan hukum darah yang kuat. Sebab dia istihadatil hukmi bin nifas ba'da 15 yawman. Ini alasannya. Kerana mustahil dihukumkan dengan nifas selepas daripada 15 hari daripada bersalin. Tidak boleh kita nak kata lepas daripada 15 hari bersalin barulah dihukumkan darah nifas. Tidak boleh. Sebab kita syarat nak kata nifas, mesti darah tu datang sebelum daripada 15 hari selepas daripada bersalin. Kalau kita ingat syarat nifas yang kita bincang sebelum daripada ni. Baik. Wa hadha al-hukm ay an al-mutaqaddim nifas ya'ummu ma law kana al-awwal ad'af min al-akhir alladhi ba'da al-qawi. Hukum ini iaitu darah yang terdahulu, darah yang lemah yang datang sebelum daripada darah yang kuat tu nifas. Ya'ummu, dia merangkumi ma law kana al-awwal ad'af min al-akhir, sekiranya darah yang pertama saat itu lebih lemah daripada darah yang akhir, alladhi ba'da al-qawi, darah yang akhir selepas daripada darah yang qawi. Dia bukan hanya darah lemah saja, bahkan darah yang lebih lemah sekalipun tetap dia mengambil hukum yang sama. Contoh, ka antara awalan 20 yawman daman ashqar, seperti mana seorang perempuan mula-mula dia tengok 20 hari darah warna perak, lepas daripada bersalin darah 20 hari darah warna perak. Okey, cukup 15 hari. Thumma 20 aswad, kemudian 20 hari hitam. Thumma daman ahmara mustamiran, kemudian darah merah berkekalan. Fayakunul awalan, maka adalah dua yang pertama, iaitu darah 20 hari darah kuning dan 20 hari darah hitam adalah nifas, dunal akhir, tidaklah darah yang akhir, iaitu darah merah yang setelah daripada darah hitam, itu bukan nifas. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Katanya wa yushtaratu fil qawi alla yujawiza 60 yawman. Dan disyaratkan pada darah yang kuat yang kita nak kata dia itu sebagai darah nifas, manakala darah yang lemah itu dia dinamakan sebagai darah istihadah, mesti syarat dia alla yujawiza 60 yawman, mesti darah yang kuat tidak melepasi 60 hari. Wa illa fahiya ghairu mumayyizah, sekiranya tidak begitu, wa illa jika tidak begitu, maksudnya darah yang kuat melepasi 60 hari, maka fahiya ghairu mumayyizah, maka perempuan ini bukanlah perempuan mumayyizah,
bukan perempuan ghairu mumayyizah. Dan perbincangan ghairu mumayyizah akan dibincang akan datang. Baik. Wala yati huna baqiyatus syurut. Dan tidak datang di sini syarat-syarat ataupun yang berbaki lagi, ataupun syarat-syarat yang berbaki. Kita ada syarat tamyiz. Kalau ingat syarat tamyiz dalam bab istihadah ataupun dalam bab al-mustahadah fil haid, dia ada 4. Yang pertama, darah yang kuat, jangan kurang daripada sehari semalam. Dan yang keduanya, darah yang kuat, jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang ketiganya, darah yang kuat, darah yang lemah, kena cukup 15 hari 15 malam. Yang keempatnya, darah yang kuat kena datang secara bersambung. 4 syarat tamyiz. Yang mana 4 syarat tamyiz untuk mubtada'ah mumayyizah fil haid. Hak tu dia tidak sama syarat tamyiz pada al-mubtada'ah al-mumayyizah fil nifas. Yang mana al-mubtada'ah al-mumayyizah fil nifas, syarat tamyiz saja yang perlu, iaitu darah yang kuat jangan lebih daripada 60 hari. Sebagai contoh, seorang perempuan lepas daripada bersalin, keluar darah nifas warna hitam sehingga hari yang ke-61. 62 bertukar warna merah. Okey, jadi bermakna dia melihat darah ada 2 sifat. Jadi pada zahirnya dia mumayyizah. Tetapi oleh kerana darah yang kuat datang lebih daripada sebanyak-banyak nifas, maka tidak cukup syarat tamyiz, maka dia mengambil hukum perempuan ghairu al-mumayyizah yang akan dibincang selepas daripada ni. Baik. Wahya, dan itu baqiyatus syurut anda yang usul qawi anil aqal, tidak kurang darah yang kuat daripada sekurang-kurang nifas, wa dhaif, darah yang lemah, an 15, tidak kurang daripada 15 hari. Sebab dia li'annahu la hadda lil aqalli huna, kerana tidak ada had bagi sekurang-kurang nifas di sini. Di sekurang nifas tidak ada had, maksudnya satu lahadzah darah keluar setelah daripada bersalin dikirakan nifas. Dia berbeza dengan haid. Sekurang haid adalah sehari semalam. ولأن الطهر بين أكثر النفاس والحيض لا يشترط كونه 15. Dan suci di antara sebanyak-banyak nifas dan haid tidak disyaratkan 15 hari. Jadi di antara sebanyak-banyak nifas dengan haid, dia tidak syarat suci berlaku 15 hari. Kalau katalah orang puan ni pada hari ke-59, hari ke-60 darah nifas dia berhenti. Tiba-tiba 61 datang balik darah. Darah yang datang balik pada hari ke-61 adalah darah haid. Kerana ada dah pemisah di antara nifas dan haid dengan berhenti sekejap. Dia tidak sama di antara haid dengan haid yang berikutnya, mesti sekurang-kurangnya 15 hari. Manakala di antara nifas dengan haid tidak syarat sebanyak 15 hari suci berada di sini. Sebab itulah syarat-syarat tamyiz yang lain tidak terpakai. Hanya satu saja syarat tamyiz yang terpakai di sini, iaitu darah yang kuat jangan melepasi sebanyak-banyak nifas, jangan melepasi sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Kabi. Katanya walau ra'at qawiyan thumma dha'ifan thumma ad'af. Sekiranya seorang perempuan saat itu dia melihat darah yang kuat, darah yang lemah, dan darah yang kemudian darah yang lebih lemah. Okey, 3 sifat ada. Thumma ad'af minhu, kemudian darah yang lebih lemah minhu min ad-dha'if. Contoh ka 20 aswad. Soalan daripada saudara Amir Hazwan, betul ke Imam Rafi'i mengatakan boleh meninggal solat untuk menunggu darah keluar semula bagi yang sudah beradat naqaq dalam haid dan nifas? Dan ini berbeza apa yang kita belajar atas qaul Imam Nawawi. Ya, betul. Jadi mengikut pandangan Imam Rafi'i, bahawasanya kalau perempuan ni darah keluar secara putus-putus, sebelum ni pernah berlaku darah berhenti lepas tu datang semula, maka kalau pada bulan ni apabila darah berhenti, maka boleh dia tunggu. Dia bukan boleh ditunggu, dia kena tunggu, tidak boleh dia sembahyang. Sebab sebelum daripada ni darah datang semula. Manakala pandangan Imam Nawawi, setiap kali berhenti, dia kena mengambil hukum perempuan suci. Jadi apa yang ditanya yang di soalan saudara Amir Hazwan, memang betul sebenarnya. Dan dalam masalah ni ada buat penulisan. Baik. Katanya contohnya ka 20 aswad, dia melihat contoh seperti 20 hari hitam, thumma 20 ahmar, kemudian 20 hari merah, thumma 30 asfar, kemudian 30 hari kuning. 20 hari hitam, 20 hari merah, 30 hari kuning. Okey, ada qawi hitam 20 hari, ada dhaif merah 20 hari, lepas tu ada ad'af maksudnya kuning 30 hari.
Maka fal aswad wal ahmaru nifas. Darah yang hitam dan darah yang merah itu adalah nifas. Wal asfaru tuhurun kama fil haid, dan darah yang kuning itu adalah suci kama fil haid, sebagaimana dalam perbincangan berkenaan dengan haid. Kalau tutubi tiga sifat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita tengok nota kaki yang pertama bawah, kadza law ra'at aswada thumma ahmar thumma aswad thumma ashqar wajawaz fa huwa ayil ashqar tuhrun. Sama juga seperti ini juga sekiranya seorang perempuan melihat hitam, kemudian merah, kemudian hitam. Dia melihat hitam, merah, hitam. Jadi merah berada di celah dua darah hitam. Thumma ashqar, kemudian perang. Wajawaza, dan melepasilah perang 60 hari. Fahuwa, maka iaitu al-ashqar, perang saat itu tuhur, suci. Wal ahmaru ma'al aswadain nifas, dan merah bersama dengan dua hitam adalah nifas. Li'anna al-ahmar, kerana merah, waqa'a baina aswadain, dia berada di antara dua darah hitam, yasluhani nifasa, yang layak dua darah hitam itu sebagai nifas. Wa kadza law kana al-mutakhallal syuqrah atau qudrah. Sama juga law kana al-mutakhallil, ataupun sekiranya darah yang berada di celah-celah dua darah hitam saat itu syuqrah, perang, atau qudrah, ataupun keruh. Hukum dia sama. Okey, kita contoh tiga masalah untuk kita faham masalah ni ya. Kita buat tiga contoh. Contoh yang pertama, orang puan ni lepas daripada bersalin, darah hitam 20 hari. Lepas tu 10 hari merah, 20 hari hitam balik. Okey, 20 hari hitam, 10 hari merah, 20 hari hitam. Lepas daripada tu, okey, cukup dah 50 hari. 20 hari merah, 20 hari hitam, 10 hari merah, 20 hari hitam. Okey, cukup 50 hari. Hari ke-51, darah keluar warna perang, warna coklat, sehingga hari yang ke-61, lebih daripada sebanyak-banyak nifas. Maka perempuan ni dinamakan mustahadah fi nifas, dan dia dikirakan perempuan mumayyizah. Nifas dia adalah darah yang kuat. Mana darah yang kuat? Darah hitam 20 hari yang pertama dan hitam 20 hari yang kedua. Begitu juga darah merah yang berada di celah dua darah hitam. Ketika mana dua darah hitam tu layak kedua-duanya untuk dijadikan nifas, maka darah merah yang berada di celah dia juga nifas. Jadi 50 hari nifas, 20 hari hitam, 10 hari merah, 20 hari hitam. Selebihnya yang perang ataupun yang coklat saat itu dihukumkan sebagai istihadah. Okey, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, 20 hari hitam. Okey, 20 hari hitam, 10 hari kuning. Okey, ataupun 10 hari keruh, kuning, keruh, ataupun perang, sama je. 20 hari hitam, 10 hari kuning, ataupun keruh, ataupun perang. Lepas tu 20 hari balik hitam. Jadi cuma semua sekali 50 hari lah. 20 hari hitam, 20 hari kuning, 20 hari hitam, 10 hari kuning. Lepas tu 20 hari hitam. Lepas tu keluar darah warna, lepas daripada tu keluar darah warna perang, ataupun merah, ataupun kuning, ataupun keruh, sehingga hari yang ke-61, maka darah nifas dia adalah hitam dan darah yang lemah yang berada di celah dua darah hitam. Okey, itu maksud dia. Katanya falau zada ad-damul aswad ats-tsani hatta jawaza as-60 fa hiya mithlu man ra'at fil haidhi sab'atan aswad thumma sab'atan ahmar thumma sab'atan aswad 'ala al-khilaf wat tafsil as-sabiqain. Maksudnya, jika darah hitam saat itu melebihi darah hitam yang kedua, melepasi ataupun lebih sehingga melepasi 60. Darah hitam yang kedua keluar sehingga melepasi 60. Contoh lagu mana hitam yang kedua keluar melepasi 60. Contoh 30 hari hitam, sebagai contoh 30 hari hitam, 10 hari merah. Okey, jadi 40 hari dah. 30 hari hitam, 10 hari merah, jadi 40 hari. Hari ke-41 hitam semula, sehingga hari yang ke-61. Allah, lebih daripada 60 darah hitam yang kedua. Maka hukum dia bagaimana? Fahiya mithlu man ra'at
fil haidhi sab'atan aswad thumma sab'atan ahmar thumma sab'atan aswad. Dia maka hukum dia adalah seperti perempuan melihat pada darah haid 7 hitam, kemudian 7 merah, kemudian 7 hitam. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Yang mana 7 hitam yang pertama sepakat mengatakan haid, 7 hitam yang kedua sepakat mengatakan istihadah, manakala merah yang berada di celah 7 hitam yang pertama dan 7 hitam yang kedua berlaku khilaf. Ada yang mengatakan istihadah dan ada yang mengatakan haid. Dan perbincangan ni kita bincang dah pada, kita boleh tengok pada muka surat, pada muka surat 53. Kita ada bincang dah pada muka surat 53. Baik. Kita boleh tengok pada muka surat 53. Yang mana dalam 53 dia ada sebut nota kaki itu lau ra'at sab'atan aswad thumma sab'atan ahmad thumma thalathatan aswad. Seorang perempuan melihat 7 hitam, 7 merah dan 3 hitam, maka haidnya adalah hitam yang pertama mengikut Imam Ibn Hajar Al-Haytami, berbeza dengan Imam Jamaluddin Ar-Ramli dan Khatib Asy-Syirbini. Maka Khatib Asy-Syirbini dan Jamaluddin Ar-Ramli berpandangan bahawasanya haid dia adalah hitam serta merah. Okey, sama juga di sini. Okey, kita buat contoh sekali lagi kita buat contoh. Seorang perempuan ni datang darah hitam sebanyak 40 hari, 10 hari merah, okey 50 hari. Hari ke-51 hitam pula sehingga hari yang ke-61. Maka 40 hari hitam yang pertama tu sepakat mengatakan nifas. Manakala hitam yang kedua sehingga hari yang ke-61 tu sepakat mengatakan istihadah. Tinggal lagi hak merah, hak yang berada di dua celah darah hitam. Adakah nifas ataupun adakah istihadah? Adakah dia mengambil hukum hitam yang pertama atau mengambil hukum hitam yang kedua? Ini berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli dan Khatib Asy-Syirbini. Imam Ibn Hajar mengatakan hitam hak yang pertama sahaja nifas, manakala merah dan hitam yang kedua adalah istihadah. Manakala Khatib Asy-Syirbini dan Imam Ramli mengatakan bahawasanya hitam yang pertama dengan merah yang datang selepas daripadanya adalah nifas, manakala hitam yang kedua dikirakan sebagai istihadah. Itu kena ingat. Tengok balik perbahasan dia pada muka surat 53. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan alal khilaf wa tafsil as-sabiqain. Mengikut khilaf, perbezaan pandangan wa tafsil dan perincian as-sabiqain yang lepas dah kedua perbahasan tersebut. Okey, yang masail fil mubtada'atil mumayyizah ulima hukmuha mimma taqaddam. Permasalahan-permasalahan pada perempuan mubtada'ah mumayyizah yang telah diketahui hukumnya daripada penjelasan yang telah lepas. Cuma ni nak mari masalah. Kalau kita tengok hukum ni kita tahu dah lepas dah. Cuma ni nak mari juga masalah. Okey, yang pertama, ra'at minal wiladati 20 yawman daman ahmar. Seorang perempuan ini melihat daripada bersalin dia, selepas daripada bersalin dia melihat 20 hari darah merah. Thumma 20 aswad, kemudian 20 hari hitam. Thumma ahmar mustamiran, kemudian darah merah berterusan. Fahiya mumayyizah, maka dia dikirakan mumayyizah. Wahaiduha, bukan wahaiduha, wa nifasuha. Silap, bukan wahaiduha. Wa nifasuha al-arba'un al-ula. Nifasnya adalah 40 hari yang pertama. Bukan wahaiduha, wa nifasuha. Itu silap. Wa nifasuha adalah al-arba'un al-ula, 40 yang pertama. Maksudnya 20 hari merah, 20 hari hitam selepas daripadanya adalah nifas. Manakala merah yang berterusan lepas daripada 40 hari ini dikirakan sebagai istihadah. Baik. Yang kedua, ra'at aqibal wiladati 20 naqa'an thumma daman fa huwa haidun. Dia melihat selepas daripada bersalin 20 hari naqa'. Lepas daripada bersalin tidak keluar darah 20 hari. Lepas daripada itu keluar darah, maka darah yang keluar setelah daripada 20 hari bersalin dikirakan sebagai darah haid, bukan darah nifas. Perempuan ini tidak ada nifas. Baik. والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن هذه المسألة فيها قبل الدم القوي نقاء، والمسألة قبلها فيها قبل الدم القوي دم ضعيف،
وهما أي النقاء والدم الضعيف وإن كان يستويان في الأحكام في غير نحو هذه المسألة لكن الفرق هنا هو أن النقاء فاصل حسي فلذا حكموا بأن الدم بعده حيض من غير نظر لتمييز ولا لعدمه وأما الضعيف فليس كذلك لكونه من جنس ما بعده وفيه صفة تقتضي تقدمه عليه في الحكم على قول وهي الأولية. Baik, jadi kita rasa untuk hari ini kita tidak sempat dah untuk kita baca lagi. Jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung balik esok pada muka surat 79 iaitu as-suratul thaniyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.